Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Asas nombor. Okey, asas nombor ni untuk pengenalan, histori, dia punya apa orang kata sejarah dia. Sejarah nombor ni zaman dulu zaman purba manusia tak ada nombor. Okey, benda nombor adalah satu ciptaan manusia lah. Tak tahu bila asal usul nombor tu kita tak tahu. Kita tak tahu bila dia start tu. Okey, tetapi pada zaman dulu apabila satu masyarakat, contoh satu masyarakat nak berbual, dia tanya, okey kamu Mamat, katalah nama dia Mamat, kamu binatang peliharaan kamu, kambing, lembu, ada banyak mana okey, dia pun nak jawab tapi nombor tak ada lagi masa tu. So dia buat macam ni, dia mungkin tunjuk, okey saya ada ini banyak lembu, banyak ni, okey saya ada banyak ini kambing. Begitu saja cara bolehlah guna jari tanpa menggunakan nombor, menggunakan jari. Tetapi ada masalah. Katakanlah kambing dia, lembu dia beranak pinak, tiba dah ada 25 ekor. Macam mana dia nak tunjukkan jari? Dah tak boleh nak tunjukkan jari lah. Jari dah ada 10 saja. So, ada inovasi sikit. Dia orang guna macam kayu, tulang binatang, batu, begitulah. Mana kalau ada lembu tu dah banyak, contoh kambing dah banyak, dia tunjuk, okey, banyak ini. Dia tunjuklah dia punya batu dia. Banyak ini ataupun kayu dia banyak ni, banyak inilah. Maknanya lagi banyak kayu tu, maknanya banyak lagi lah dia punya haiwan peliharaan dia dan and so on lah. So ketamudunan manusia ni makin maju, orang makin bijak, jadi dia orang berinovasi. Okey, macam mana kita nak communicate, macam mana kita nak berbual dengan kawan-kawan tentang nombor, tentang orang. Jadi dia orang buatlah simbol. Okey, kalau nombor 1 bentuk dia macam ni, kata contohnya lah. Nombor 5 bentuk katak, nombor 10 mungkin dia bubuh gambar lembu, begitulah lebih kurang. Itu memang berlaku zaman dulu. Dia buat simbol, macam-macam simbol. Ada simbol jari pun ada, simbol kuil pun ada, macam-macam simbol dia guna. Okay, so ada satu discovery saya pernah baca dalam internet. Orang berjumpa satu tamadun Babylon. Babylon ni zaman moden Iraq Babylon dia jumpa satu batu menunjukkan orang Babylon dulu dia menggunakan nombor asas 64. Asas 64 ni maksudnya apa? Asas 64 ni maksud dia ada simbol yang unik untuk nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai ke 64. Ada simbol yang unik. Okey. So dia kena ingat banyaklah sampai 64 karakter dia kena ingat. Setiap karakter tu, setiap simbol tu mewakili satu nombor. Kalau lebih dari 64, mungkin dia orang akan combine lah. Dia akan gabungkan dua simbol untuk mewakili 65, 66 dan seterusnya. Okey. Kemudian datang pula nombor sistem nombor Roman. Ni saya nak share sekejap skrin sekejap. Entire screen. Okey, boleh nampak tak saya punya skrin warna hitam? Okey. Roman character macam mana rupa dia? Roman character rupa dia sekejap. Betul. I. Ini untuk 1. Ini untuk 2. Untuk 3. Kemudian 4 pula dia ada IV. Ini 5, 6, 7, 8, kemudian 9 pula dia buat IX, kemudian X ni 10 dan seterusnya lah. Okey, ini pun satu inovasi yang bagus lah. Maknanya dia orang dah ada simbol, dia orang dah ada organize, dia orang dah buat macam mana nak mewakilkan nombor yang besar. Tetapi masalahnya dengan simbol Roman ini dan tidak dipakai sampai sekarang ni, kalau nombor dia begitu besar, jadi nanti dia punya panjang berjela I, L, X lah, V ada macam-macam panjang berjela. Jadi dia tak berapa nak praktikal. Okey. Kemudian baru datangnya ahli matematik Mesir. Ahli matematik Mesir memperkenalkan nombor asas 10. Kemudian seorang ahli matematik daripada India pula memperkenalkan nombor kosong. Sebelum tu tidak ada nombor kosong.
Sebab apa? Kalau kita nak mengira lembu ke, nak mengira batu, nak mengira rumah, kenapa kita perlukan nombor kosong? Nombor kosong tiada kegunaan sebelum tu. Jadi lama kelamaan orang rasa kan, mathematician zaman dulu kata kita kena ada nombor kosong. Jadi seorang dari India ni memperkenalkan nombor kosong. Kosong ni mewakili ketiadaan apa-apa. Maknanya tak ada apa. Itu maksud dia. Alright. Kemudian akhirnya simbol nombor Arab. Nombor Arab dia pun asas 10 juga, akhirnya menjadi standard sehingga kini. Walaupun nombor Arab tu kita tak pakai dah, dia punya digit-digit Arab dah, kita dah guna nombor 1 seperti mana kita dah pakai sekarang. Tetapi asalnya daripada karakter simbol-simbol yang digunakan oleh tamadun Arab. Jadi itu dia punya background. Sebab itu kita ada nombor. Dan kita punya subjek hari ni asas nombor. Dan asas nombor ni kita akan belajar tentang asas-asas nombor termasuk asas 10 yang nombor kita guna sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi kita akan belajar juga dengan asas nombor yang lain sepertinya 2, 3, 4, 8, 16. Oh, 16 tak ada dalam silibus, sorry. Tapi saya akan sentuh sedikit especially asas nombor 2, nombor 8, nombor 18 nombor 2, asas 8, asas 16 sangat penting untuk zaman sekarang ni, especially dalam bidang IT. Sangat-sangat penting. Okey, saya nak nak share screen sekali lagi Okey. Boleh nampak skrin kan? Nampak. Alright. Okey, asas-asas nombor kita dalam silibus ni kita akan cover asas 2, asas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selain daripada itu kita tak cover, tetapi saya akan juga cerita tentang asas 16 sedikit saja. Saya akan nak cerita saja macam mana rupa dia. So bila kita kata asas 2 contoh asas 2 kita ada 2 digit saja digit 0 dan digit 1. Itu saja ada. Digit 0 dan digit 1 itu saja digit yang ada. Tidak ada lebih daripada tu. 2 digit saja Dengan asas 3 pula ada 3 digit. 3 digit. Start daripada 0, 1, 2. Asas 4 ada 0 sampai 3, asas 5 0 sampai 4 dan berikutnya lah. Termasuk asas 10. Kita ada 0 sampai 9. Selepas 29 kita kena gabungkan 2 nombor menjadikan untuk mewakilkan nombor yang baru. Okey. Asas 2 ni lebih dikenali sebagai binary. Kalau dalam bahasa Inggeris tulis dengan Y. Tapi sebab kita guna bahasa Melayu, binary lah. Ini asas 2 Asas 2. Kemudian asas 8 dikenali sebagai oktal. Oktal dan ada hexadecimal. Hexadecimal ni asas 16. Hexadecimal, saya tak ingat nama Melayunya macam mana. Oktal mungkin OKTAL kot, wallahu alam. Okey, hexadecimal ni asas 16. Bermakna dia ada 16 digit. Dia start daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas 9 dia jadi A, B, C, D, E, F. Okey. Maknanya nombor F tu adalah nombor 15. Kalau nak represent, nak mewakilkan nombor 16, dia jadi 10. Okey, 11 jadi nombor 17 dan berikutnya lah. Okey, so far okey? Right. Okey, ini contoh. Contoh nombor yang pelbagai asas. Contoh nombor 2. Asas 2. Asas 2, okey, contohnya 10. Kita ada, bila kita nak buat nombor yang bukan asas 10, kita kena letakkan nombor macam tu, 2.
di bawah. Subscript untuk nombor 10 contoh 10 ini bukan nombor 10 bila kita sebut 10 ni bukan 10. Sebab 10 tu nombor asas 10. Tapi bila yang bukan asas 10 kita sebut 10. Kemudian satu lagi contoh nombor asas 2 1001. Dan kita letakkan juga subscript 2 di situ untuk menunjukkan nombor ini nombor asas 2. Kalau kita tengok betul-betul untuk nombor asas 2 ni ada digit 0 dan 1 saja. Digit nombor 2 tak ada kecuali kita wakilkan nombor 2 dekat sini saja untuk menunjukkan dia adalah sistem asas nombor asas 2 nombor asas 2. Selain daripada tu hanya digit 0 dan 1 saja yang wujud. Macam tu juga dengan nombor asas 3. Ada 21, ada 1201, tetapi digit 3, 4, 5 dan selainnya tidak ada. Nombor asas 4 ada 23, 213. Nombor 4 dan lebih daripadanya tak ada. Begitu juga yang lain, nombor 5 sampai 0 sampai 4 saja. Nombor 6 hanya 0 sampai 5 saja. Asas 7 hanya 0 sampai 6 dan begitulah seterusnya. Okey, ada apa-apa soalan tak? Faham lagi Alright, good. Okey, kalau tak faham tolong bagi tahu sebab saya susah sikit nak bergerak. Kalau tak faham nanti tak susah nak jawab soalan jadi masalah lah. Alright. Okey, saya nak cerita sikit tentang nombor asas 2. Kenapa nombor asas 2 ni penting? Sebabnya cuba tengok gambar di sebelah tu. Conrad Zuse, dia lahir tahun 1910, dia meninggal tak sampai 30 tahun dulu. Dia ni pencipta komputer. Okey, komputer komputer ni bukanlah seperti okey, sebab Azmi hidup zaman moden, jadi Azmi memang dah kata apa tu, dah expose dengan semua benda digital. Kita punya handphone dah digital, kita punya TV pun dah digital banyaknya. Zaman dulu masa saya membesar tu ada analog. Saya nak cerita pasal analog dan digital. Sekejap, saya tulis sekejap. Teknologi analog digital. Okey, zaman sekarang dah banyak digital. Masa zaman saya membesar, digital ni saya tak pernah jumpa. Masa tahun 70-an, analog semuanya. TV analog, radio analog, tak ada digital. Bila digital ni, especially komputer ni, dia nak guna dia nakkan cara komputer ni memerlukan kod. Dia memerlukan cara yang efektif untuk menyalurkan maklumat. Dan teknologi analog tidak boleh digunakan untuk komputer. Dia perlukan codes. Codes ni dalam bentuk 0101 saja. 0101. Dia tak ada 2, tak ada 3, tak ada 4. Dia hanya sama ada, saya dulu pernah jadi engineer di kilang Intel. Jadi kat situ kita faham sangatlah untuk transistor yang Intel cipta, dia ada transistor yang on ataupun off. Macam switch lampu kita ada on ada off. On tu maksudnya 1, off maknanya kosong. Jadi itulah dia basis of digital technology dalam komputer. Okey, jadi nombor asas 2 binary ni adalah sistem nombor yang paling sesuai untuk digunakan untuk komputer. Dan selepas komputer lahirlah teknologi digital yang lain memerlukan penyaluran maklumat binary. Contohnya kita punya handphone, siapa pasang Netflix, siapa ada Astro, semua terdigital. Internet kita Unify ke, internet mobile ke, semua digital. Saya dah tak tahu apa benda lagi analog. Mungkin kita punya speaker yang diguna tu itu analog. Tapi sebelum dia sampai ke speaker tu semuanya digital. Okey. Analog dan digital tu bukan dalam silibus dalam kita punya pelajaran, tapi satu hari ni kalau kita nak pergi masuk universiti
Nak ambil bahagian teknikal mungkin kena kenal lah beza di antara digital dan analog. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok tentang asas nombor ni. Macam mana kita nak bilang? Macam mana kita nak bilang? Kalau kita nak asas 10, kita bolehlah bilang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita main bilang sekali kan, mengira. Lepas 9 jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, kemudian 20, 30, 40 semualah. Okey? Itu kita kira menggunakan asas 10. Di mana kita guna benda ni hari-hari sejak kita umur mungkin 3 4 tahun. Mak bapak kita mengajar nombor kan. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Kita belajar itu dari kecil sampailah kita form 4. Sampai form 4 kita mula dah dimomokkan dengan asas 2, asas 4, asas 8, 16, macam-macam dia bagi kat kita. Tiba-tiba je kita dah ada asas nombor lain yang kita tak biasa. Kenapa kita guna asas 10? Kemungkinan sebab kita ada jari, kita ada 10. Kemungkinan lah. Okay. Wallahu alam. Kenapa kita guna asas 10? Kemungkinan sebab bilangan jari kita. Kemungkinan besar. Tapi kalau lah ada makhluk lain di planet lain, contohnya ada 6 jari, tak 10, mungkin dia guna nombor asas 6. Kalau jari dia ada banyak, sampai 20 jari, ada 4 tangan, ada 20 jari, mungkin dia guna asas 20. Itu pun kalau lah ada makhluk lain di planet-planet lain. Wallahu alam, itu hanya Allah saja yang tahu. Okey. So macam mana kita nak kira? Kita dah tahu macam mana nak mengira 0 sampai 19 kejap tadi guna asas 10. Kalau nombor asas 2, kita start daripada 0 jugalah. 0, 1. Lepas 1 jadi apa tu rasanya? 0, 1. Bukan 1, 1, 0. Macam ni dia naik, macam ni kita kira. Bilang 0, 1, 1, 0. Jangan sebut 10 Jangan sebut 10. Kemudian jadi lepas 1, 0 dia jadi dia naik 1 lagi, 1, 1. So sekarang lepas 1, 1 kan 1, 0, 0. Dia naik jadi 3 digit dah. Lepas tu baru 1, 0, 1. Lepas tu jadi 1, 1, 0. 1, 1, 1. Kemudian jadi apa? 1, 1, 0. Dia jadi 1, 0, 0, 0. Okey. Dia jadi 1, 0, 0, 0. Dia jadi 4 digit. Sebab bila dah 3 digit ni semuanya 1, dia dah penuh. Jadi kita kena bawa ke tempat yang keempat pula. Lepas tu menjadi 1, 0, 0, 1. Di sini pula jadi 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. Kemudian 1, 1, 0, 0. Boleh kot? Silap. Kemudian jadi 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0. Kemudian 1, 1, 1, 1. Lepas ni jadi apa? Sebab dah penuh dah 4 tempat tu. 1, 0, 0, 0, 0. Exactly, betul. Kemudian naik lagi jadi 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian jadi 1, 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1. Begitulah. Dan seterusnya untuk asas 2. Kita tengok asas 4 pula. Macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak bilang? 0, 1, betul. 2, 3. Lepas tu? 1, 0. 1, 0, betul. Kemudian? 1, 1. 1, 1. 1, 0, 0. Bukan. Tak, 1, 0. 1, 2. Sebab ini asas 4. Okey, lepas tu? 1, 2. Tak ada 1, 3. Sebab di asas 4 dia ada digit 0, 1, 2 dan 3 saja. 4 tak ada lepas ni? 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2. 1, 2. Sekarang dah 4 ni dah tak boleh dah. 4 ni dah tak nombor 3 ni nak tambah 1 lagi tak boleh. Dia jadi 2, 0.
Okey. Kita terpaksa naikkan dia satu digit ke atas. Satu digit ke atas jadi 2. Jadi 20. Kemudian jadi 21. Lepas tu jadi dua dua 22. Lepas tu dua tiga 23. Okey, lepas ni tiga 30 kosong betul. Kemudian tiga satu 31. tiga 32. dua tiga 33. Sekarang ya satu 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 apa dia? Nombor 3 dah penuh. Dia tak boleh naik. Nombor 3 ni pun dah penuh. Dia start balik lah. Dia dah jadi 3 digit pula. satu 1 kosong 00. Asas 4 ini adalah 100. Kemudian jadi 101. 102. 103. Okey, kalau nak sambung lagi lepas tu dia jadilah 110. Betul 110 dan berikutnya. Okey, kita tengok asas 8 pula. Start 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tak boleh, 8 tak boleh. Tak boleh. Dia 0 sampai 7 saja. 1 0 betul. Kemudian 1 1 1 2 betul. 1 4 Okey. 1 5 1 5 1 6 1 6 1 1 7 7 1 1 2 20 betul. 2 1 2 3 dan seterusnya lah. Okey, asas 16. Dia start 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini jadi A, B, C, D, E, F. Lepas F jadi 10. Itu 11 12 13 dan seterusnya. Jadi macam itulah, macam itulah cara pengiraan, macam mana nak membilang nombor-nombor asas yang berbeza-beza ni. Okey, ada soalan tak? Kalau macam asas 16 tu, kalau dia jadi kan dia 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kalau nak jadi dah lebih daripada bilangan dia. Dia akan jadi 18, 19, kemudian 1A. Mungkin saya tunjuklah. Ini selepas 13 kan, saya sambung dekat atas ni lah. Asas 16 saya sambung atas ni Asas 16. Sambung daripada 13 ni dia jadi 14, 15, 16, 17, 18, 19, kemudian 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, kemudian jadi 20. Dan berikutnya nanti dia repeat. Kalau jadi sampai A balik 2A, 2B. Gitu. 20 sampai 29 kemudian jadi 2A, 2B dan seterusnya lah. Okey? Okey. Boleh sebab saya lepas ni kita nak buat latihan. Latihan latihan membilang juga tapi asas yang berlainan. Okey, ni dia. Asas 3. Ini latihan ini untuk Azmi lah jawab. Buat dalam buku ataupun bagi tahu saya je lah kat sini. Asas 3 start daripada 0 lah. Kemudian 1 2 1 0 1 betul. 1 1 ya. 1 2 1 2 2 0 2 0 betul. 2 1 2
dua. Dua-dua. Satu kosong kosong. Betul. Very good. Seterusnya. Kosong satu. Yes. Satu. Belum lagi satu. Belum. Satu kosong dua. Kosong dua. Dua kosong kosong. Belum lagi tu. Belum. Satu. Nombor ni tak penuh lagi. Yang ni penuh dah. Oh. Dua. Satu betul, tapi kosong lepas tu. Salah. Dia kena start balik jadi kosong Bila satu, dua. Okey. Dapat pattern dia Okey. Lepas tu jadi satu. Satu, dua. Yes. Lepas tu dua kosong. Satu. Nombor dua ni dah penuh dah. Satu, dua. Tengok dia ada 3 tempat Dia ada 3 digit sekarang ni. Ini dengan ni. Yang digit ni dia akan berulang 0, 1, 2. Sebelum tu 0, 1, 2 kemudian jadi kosong balik. 0, 1, 2 kemudian jadi kosong balik ke sini. Tetapi yang ini dia akan naik jadi satu lagi. Jadi apa? 2. Dan ini kekal 1. Boleh ikut? Okey. Dia naik tengah kan? Dia naik ke tengah pula. Dia naikkan yang digit yang kedua tu. Okey, selepasnya? 1, 2, 1. Alright, good. 1, 2, 2. Okey. Ini naik depan pula. Dia naik depan pula. Jadi? 2, 0, 0. Betul. 2, 0, 1. 201. Very good. Okey. Asas 5 pula. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 0. 1, 1. Yes. 1, 2. Yes. 1, 3. Yes. 1, 4. Betul. 1, 4. 2. Dia jadi macam asas tu dulu. Dia naik yang digit yang kedua tu. Yang kedua. 1 tu tak naik. Satu tu kena naik lah. Yang ni kena naik lah. 2, 0. 2-0 betul. Dia dah reset Jadi 2-0. Yang ujungnya dah jadi kosong balik Dia akan naikkan satu persatu pula this time. Okey, jadi lepas tu 2, 1. 2, 2. 2, 3. Betul. 2, 4. Okey. 3, 0. 3-0 betul. 3, 1. 3, 2. Yes. 3, 3. Yes. 3, 4. 3-4. Kalau selepas 3-4 jadi apa pula? 3, 4. Okey, dia bukan 1-0 sebab nombor ini apa tu? Yang ni dah max dah, dia tak boleh naik dah. Tapi yang ni boleh naik lagi. Baru 3. 4-0. Betul. Alright, tak apa. Kita pergi asas 7 pula. Okey, start pada 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 0. Betul. 1, 1. Right. 1, 2. 1, 3. Betul. 1, 4. Ya. 1, 5. Ya. 1, 6. Yes. 2, 0. Ya, betul. 2, 1. Yes. 2, 2. 1,
23, Betul. 24, Yes. 25. Okay, good. Asas 9 pula. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 0, Betul. 1, 1, Mhm. 1, 2, Mhm. 1, 3, Okay. 1, 4, Mhm. 1, 5, Okay. 1, 6, Mhm. 1, 7, Mhm. 1, 8, Mhm. 1, 9. 9 tak boleh. 2, 0, Berapa? 2, 0, Ah. 2, 1. Alright, good. Good, good. Okay, itu dia Okay, sekejap. Okay, saya nak save sekejap. Okay. Okay, itu latihan dia. Okay, ini latihan 2 pula ni. Tak habis lagi. Alright. Nombor 1 bulatkan 3 nombor yang bukan mewakili nombor asas 6. Rasa-rasanya manalah 3 nombor yang bukan asas 6? Cuba tengok. 461 betul. 331. Betul. 829. Alright, betul. Good, good, good. Okay. Sebab nombor asas 6 ada digit antara 0 sehingga 5 saja 6, 7, 8, 9 tidak ada. Kalau ada nombor yang ada 6, 7, 8, 9 tu maknanya itu bukan asas 6. Yang lain tu kemungkinan asas 6. Alright. Okay. Soalan nombor 2. Ada 4 nombor situ. 234, 673, 336, 281. Berdasarkan 4 nombor ini, kenal pasti dan senaraikan semua nombor bersesuaian dengan asas berikut. Okey, asas 5 A. Asas 5 nombor yang mana yang sesuai? Yang boleh? 234. Yang lain boleh tak? Tak boleh. Ada 2 itu saja 2, 3, 4 saja. Okey, asas 7 pula. 336. 234 betul. Asas 8. Sekejap asas 7 tadi ada lagi tak? Asas 7, 234, 336. Okey, tak ada dah. Asas 8? 234. 673. 673. 673. 336. Okey, asas 9? 9. 234. 673. 336. 81. Yes, okey, betul. Okey, sekarang ni nampak macam Azmi dah dapat lah. Okey, lebih kurang lah. Apa tu maksudnya asas 2, asas 3 dan sehingga ke asas 10. Okey, good. Ini dia punya foundation foundation cara nak mengira, macam mana nak membilang nombor asas 2, asas 3 dan seterusnya. Dan kita tahu apakah nombor-nombor yang bukan asas 6 dan apa yang bukan asas 8, asas 9 dan berikutnya. Okey, ada apa soalan sebelum saya masuk section yang baru? Okey, good. Okey. Sekarang kita nak tengok nilai tempat dan nilai digit nombor asas 10 lah dulu Asas 10 ni nombor yang kita biasa sebab kita dah belajar daripada umur 3 4 tahun dulu Umur 3, umur 4 tahun sampailah kita masuk form 4. Okey, ini nombor dia. Kita tahu nombor ni kita tahu sebut 4,678,000 dan 46. Kan? Betul kan? Kemudian kita dah belajar dah dalam matematik, saya tak pasti belajar tingkatan sekolah rendah kot. Kita kata ini apa? Ini adalah SAR kan. Yang ini pula kita panggil puluh. Yang ini kita panggil apa? Ratus. Ini kita panggil ribu. Yang ini kita panggil 10,000.
Yang ni kita panggil 100,000. Dan ini pula kita panggil apa? Juta. Okey. So itu adalah ini adalah dipanggil sebagai nilai tempat. Nilai tempat dia lah. Nilai tempat. Okey. Kemudian nilai digit pula Nilai digit. Nilai digit pula. Okey. Macam 6 ni, nilai digit dia of course 6 lah. 6. Sebab dia kata 6 sar, 6 lah. 4 ni pula nilai digit dia berapa? 40. Yang ni pula 0-100. Macam mana nak sebut 0-100 tak tahulah. Yang ni pula apa? 8,000. 7 ini pula 7 apa? 70,000. Itu nilai dia. Ini pula 600,000. Dan ini pula ialah 4 juta. Okey. Ini nilai tempat dan nilai digit nombor asas 10 yang kita dah biasa Kadang-kadang dalam tidur pun kita boleh membilang, menggigau pun boleh membilang sebab benda ni dah masuk dalam kepala kita. Dah jadi, kalau orang putih tu kata dah jadi second nature. Maknanya tanpa berfikir pun kita dah tahu. Tak perlu fikir, kita dah tahu dah itu 60,000, itu 8,000, 70,000, itu 600,000, semua kita dah tahu sebab benda ni kita dah sebati dengan kita punya jiwa. Tak perlu berfikir langsung. Tetapi apabila kita diperkenalkan dengan asas nombor yang selain daripada 10, mulalah kita jadi kelang-kelibut sikit. Okay? Kita kena tukarkan kita punya perspektif tentang nombor. Rupa-rupanya ada asas lain selain daripada asas 10, barulah kita tahu. Okay? Jadi kita nak tengok. Kita tengok nilai tempat terlebih dahulu untuk nombor-nombor yang asas yang berlainan. Okey. Nilai tempat ni diberi oleh formula dia. Nilai tempat diberi oleh formula dia A kuasa N. A itu adalah asas nombor tu. Alhamdulillah. Dan N pula ialah lokasi digit. Lokasi digit, lokasinya di mana. Okey. Ambil asas nombor asas 2 Nombor dia ialah 110 1 2 3 4 5 6 7 8 011 kosong. Contoh, ini nombor binary nombor asas 2. Jadi nilai tempat nilai tempat di sini ialah apa dia? Ialah 200. Ini kita katakan sebagai lokasi digit Ini adalah lokasi kosong. 1 2 3 4 5 6 7. Lokasi dia kita kira daripada kanan ke kiri Kanan sekali adalah lokasi kosong. Sebelah dia 1, lokasi 2, lokasi 3, ke-4, 5, 6, 7. So nilai digit, nilai tempat untuk digit yang paling kanan sekali ialah 200. 200 tu sebenarnya bersama dengan 1 lah. Cuba ambil kalkulator Mana kalkulator saya? Alamak. Tak ada, sekejap Saya kena start saya punya kalkulator. Okey. Boleh jap. Okey. Okey, boleh nampak saya punya kalkulator tak kat atas skrin ni? Nampak. Alright. 200. Kita guna 2. Guna simbol macam anak panah ke atas ni. Kosong. Bersama dengan apa? Bersama dengan 1. Okey. Jadi nilai untuk
nilai tempat untuk digit kosong yang paling kanan ialah 1. Okey. Kemudian berikutnya nilai tempat dia apa? Nilai tempat dia 2 kuasa 1. 2 kuasa 1 ni sama dengan 2. Dah tak cukup tempat dah. Mana saya nak bubuh ni? Sekejap saya nak tambah satu slide lah sekejap. Ini tunggu dulu. Okey. Saya nak bawa semua ni. Allahu Akbar. Tak boleh. Sekejap. Okey. Kita ulang balik. Saya ambil lah nombor lain pula. Saya tak ingat dah nombor apa saya tulis tadi. 110101110 kot. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dah digit dia. Tak apalah, tak kisahlah 8 ke 9 ke tak apalah. Okey, nilai yang ini, nilai tempat ialah 200. Pertama dengan 1. Yang ini pula 201. Yang ini pula 2 kuasa 2. 4. Ini pula 2 kuasa 3 sama dengan 8. 2 kuasa 4. 16. 2 kuasa 5 sama dengan 32. 32. Ini pula 2 kuasa 6. 68. 64. 64. Ini pula 2 kuasa 7, iaitu 128. Okey. Itu nilai tempat. Okey, ambil asas 4, asas 4. Okey, asas 4 pula ya. Sekejap. Saya delete sekejap ni semua. Okey. Asas 4. Katalah nombor saya nak pilih. Allah, apalah saya buat ni. Okey. Ambil warna putih lah. Asas 4 ya. 2301. Buat lebih sikit tak apa. 16. Contohlah 6 mana boleh. Ini asas 4. 3. 3. Alright. Ini asas 4. Jadi yang nilai tempat yang pertama ialah 4 kuasa 0. Itu 1. Nilai yang ni pula ialah 4 kuasa 1. 4. Yang ketiga 4 kuasa 2. 16. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 berapa? 64. Ini pula 4 kuasa 4. 256. 4 kuasa 5. 1024. Okay, good. Jadi macam itulah cara kita nak menilai, untuk cari nilai tempat untuk nombor yang asas yang berbeza. Jadi dalam buku teks dah tulis dah ada dah kesemuanya. Kita tak perlu ingat nombor-nombor ni Kalau kita cuba ingat nombor ni, nanti esok kita boleh demam ni. Tak payah ingat lah Tak payah ingat. Yang kita ingat apa dia? Yang kita ingat dia punya formula ni. Okay? Yang itu kita ingat. Jangan ingat nombor ni, memang demam esok. Okey. Nilai tempat ialah A kuasa N. N adalah lokasi digit bermula dari kanan, bermula dari nombor kosong. Dan A adalah asas nombor. Kalau asas 8, maknanya A bersama dengan 8. Kalau asas 5, maknanya A bersama dengan 5.
Okay, Azmi? Alright. Alright, good. Itu nilai tempat. Lepas ni kita tengok nilai tempat dan nilai digit pula. Okey. Contoh 2. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okey. A 6, 2, 3, 1 asas 8. Okey. Saya dah buat dah A dan B di sini. Jadi, sekejap Ini A, ini B. Okey, saya dah buat dia punya table dah. Saya dah buat dia punya jadual lah untuk memudahkan kita Jadi yang pertama kita buat A dulu. 6, 2, 3, 1. Alright. Kita start daripada kanan dululah. Nilai tempat untuk digit 1 ni, yang paling kanan sekali. Nilai tempat dia 8 kuasa 0. 8 kuasa 0. Iaitu 1. 3 pula, nilai tempat ni ialah 8 kuasa 1 sama dengan 8. Ini pula 8 kuasa 2 sama dengan 64. 64. Ini pula ialah 8 kuasa 3 sama 512. 512. Okay, very good. Okay, kita dah tahu nilai tempat. Sekarang kita nak tahu nilai digitnya pula. Bila kita nak cari nilai digit, apa kita buat? Kita darabkan, betul. Kita darabkan nombor digit tu dengan nilai tempat dia. Nilai digit dan nilai tempat dia kita darabkan. So, in this case, yang pertama sekali ialah 1 darab dengan 1, iaitu bersama dengan 1. Okey? Dan ini pun sama juga. Kita ambil nilai digit darab dengan nilai tempat. Bukan nilai digit. Digit tu, nombor tu darab dengan nilai tempat, iaitu 3 darab 8 bersamaan dengan 24. Okey, dan berikutnya pula 2 darab 64 128. Kemudian yang terakhir 6 darab 512 3072. Jadi itu adalah nilai digit. Okey. Jadi kalau kita nak cari nilai nombor kesemuanya, kita campurlah 3072 campur 128, 24 campur 1. Itu kita buat kemudian. Okey. Alright, now. Soalan B pula. Soalan B pula, nombor binary, nombor asas 2, 11101. Okey, kita start daripada kanan juga. Nilai tempat apa dia? Yang pertama sekali 2 kuasa 0 tu. Kemudian 2 kuasa 2 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 3 sama dengan 8. 2 kuasa 4 sama dengan 12. 2 kuasa 5 sama dengan 32. Alright, good. So sama juga, bila nilai digit kita ambil nombor tu darab dengan nilai tempat. Iaitu 1 darab 1. 0 darab 2 sama dengan 0. 1 darab 4 4. 1 darab 8 sama dengan 8. 1 darab 16 1 darab 32 sama dengan 32. Okey. Jadi itu cara kita nak cari nilai tempat dan nilai digit. Okey. Nilai tempat dan nilai digit ni kita kena ingat macam mana nak buat. Okey. Sebab apa? Sebab nanti kita nak tukarkan nombor-nombor asas 8, asas 7 kepada asas 10. Kita kena tahu. Tapi sebelum tu kita buat latihan dululah. Sebelum buat latihan ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, good.
Ini latihan dia. Ini latihan ni saya ambil daripada buku teks saja ni. Buku teks 3 tempat tu. Saya ambil, saya copy masuk sini saja. Alright. Tentukan nilai tempat yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey. Macam mana? Sekejap saya nak copy masuk tempat lain sekejap supaya ada ruang untuk buat kerja. Okey. Saya nak ambil balik nombor 4 ni. Okey. Okey, saya nak masuk kat sini. Alright. Okey, sekarang ini latihan untuk Azmi lah. Nombor digit yang bergaris tu bagi tahukan nilai tempat dia. Okey, yang pertama soalan A. Cuba dapatkan nilai tempat dia apa dia? Dua kuasa 4. 204 bersama dengan berapa tu? Dengan 16. 16, very good. Okey. Kita cari nilai tempat bukan nilai digitnya lagi Nilai tempat saja. Okey, B 214 ni. 2 betul? 25 itu nilai tempat dia. Okey. Oh, sekejap saya ubah ke tempat kat sinilah. Saya nak ikut dia lah. Okey, ini adalah 5 kuasa 2 iaitu 25. Okey, C. 7 kuasa 1 sama dengan 7. Okey, D. 6 kuasa 1. Dengan 6. Alright. E. 3 kuasa 2. Dengan 9. Alright, good. F. 9 kuasa 2. 9 kuasa 1. Dengan 9. Okay, good. 4 kuasa 2. 16. Good. 1, 2, 3. 8 kuasa 3. Sama dengan 512. 512. Okay, good. Guna kalkulator Saya punya kalkulator tak apa. 6 kuasa 2. Okay, good. 5 kuasa 0 sama dengan 1. Okay, good. Very good. Okay, good. Sekejap. Alright. So, ini yang pertama. Bawah kena Yang ini pula nilai digit pula Ini kena darab. Sekejap saya nak copy juga ni. Masuk dalam page baru jugalah. Alright. Ini nilai digit bukan nilai tempat. Okey. Okey, nilai digit. Cuba buat. 2 kuasa 2. Sama dengan terus darab ke apa? Terpulang lah. Darab dengan 1. Darab 1 sama dengan 2.
sama dengan 202 apa? 4. Okay, good. Okay, B. 5 kuasa 2 darab dengan 2 sama dengan 50. Okay, good. 9 kuasa 0 darab dengan 3 sama dengan 3. Good. 6 kuasa 2 darab dengan 2 72. Good. 3 kuasa 3 darab dengan 2 sama dengan 54. 54, betul? Good. Itu kuasa 7 kuasa 3. darab dengan 6 Darab dengan 2058. 2058. Okey, sekejap. 2000 kosong. Sekejap, saya nak verify sekejap. 7 kuasa 3. Okey, darab dengan 6. Okey, betul. 2058 betul. Very good. Dua kuasa 3 darab dengan 1 sama dengan 8. Okey, good. 8 kuasa 2 darab dengan 7 dengan 448. 448. Okey, sekejap saya nak verify. 8 kuasa 2 darab 7. 448 betul. Very good. I. 4 kuasa 1 darab dengan 3 12. Berapa? 12. 12. Okey, good. Last sekali. 2 kuasa 2 darab dengan 2 Dalam 1. 1 sama dengan 4. Okey, good. Pass lah kira. Lulus latihan ni. Very good. Okey. Bila kita dah tahu nilai tempat, dah tahu macam mana nilai digit, baru kita cari nilai nombor dia. Bila kita nak cari nilai nombor, maknanya kita nak tukarkan nilai nilai nombor asas lain tu kepada nilai nombor asas 10. Okey. Contoh 3. Nyatakan nilai bagi setiap nombor di bawah. Okey, 217 asas 7. Kita tengok yang pertama dulu. Jadi 213 dah ada dah dalam jadual tu. Kita tengok nilai tempat dulu. Nilai tempat saya start daripada kanan dulu. Nilai tempat ialah 700 1. Ini 701 bersama dengan 7. 702 sama dengan 49. Nilai digit pula. Okey, 3 darab 1 bersama dengan 3. Ini pula 1 darab 7 sama dengan 7. Ini pula 2 darab 49. 68. Kenapa 2 pula kat sini? Betul. 2 darab 49 jadi 98. Okey, good. Selesai. Cari nilai. Yang 8 tambah 7 tambah 3. 108 asas 10. Itu maksud dia. Okey, boleh ikut tu? Boleh. Alright. Kemudian kita tengok pula nombor
asas 4, soalan B. 3012. 3012 itu nombor dia. Kita tengok nilai tempat. Nilai tempat yang pertama 400. 1. 401. 4. 402. 16. 403. 64. Nilai digit kita darab 2 darab 1. 1 apa tu ni? 1 darab 4. 1 darab 4 sama dengan 4. Kosong darab 16. 3 darab 64. 192. Jadi kita nak cari nilai nombor tu, kita convertkan jadi dia tu 192 tambah kosong tambah 4 tambah 2. 198 asas 10. Jadi itu dia, itu cara dia, cara mudah dia. Cara dia ingat Semua sekali. Untuk cari nilai bagi setiap nombor, kita perlu step pertama cari nilai tempat. Nilai tempat. Step kedua cari nilai digit dia. Kemudian 3 baru kita campurkan semua nilai digit, maka dapatlah nilai nombor dia. Okey Okey. Ingat kita belajar ni, kita progress sedikit demi sedikit. Kita akan belajar cara yang mudah sekali, kemudian kita akan naikkan dia punya kesukaran dia. Kesukaran dia akan kita naikkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Jadi saya nak pastikan Azmi dapat dia punya konsep yang awal-awal dia sebelum kita buat benda yang lebih susah. Okey. Contoh 4 ni sama saja dengan contoh 3, kecuali saya sengaja tak buat jadual tu. Jadual tu sengaja saya tak bubuh. Hanya ingat setiap dia cari nilai tempat, cari nilai digit, kadang kita jumlahkan semua nilai digit. Dapatkanlah dia punya nilai nombor tu. Jadi kita try. Contoh 4. 340 asas 5 sama dengan berapa? Okey. Sekarang kita buat laju. Kita tengok boleh buat ke tak? 3 darab 5 kuasa 2. Tambah, okey, saya buat kurungan lah. Tambah 4 darab 5 kuasa 1. Tambah 0 darab 5 kuasa 0. Pesangan berapa? 3 darab 25. Tambah 4 darab 5. Tambah 0 darab 1. Okey, jadi bersamaan dengan 75 tambah 20 tambah 0 bersama dengan 95 asas 10. Okey, jadi itu cara dia Okey, saya nak kena copy lah semua ni sebab ruang tak cukup mana dia? Okey ni. Sekejap lah. Okey, sekarang kita buat B pula. Okey, 3, 4, 1 asas 7 sama dengan yang pertama 3 darab 7 kuasa 2 tambah 4 darab 7 kuasa 1. Okey, good. Tambah 1 darab 7 kuasa 0. Good. 1 kuasa 2 4
49. 74 darab 7 Ha. tambah 1 darab 1. Yes. Okey, 3 dapat 9. Itu 149. 147 kot. 149 kurang 7. Ha, 3 dapat 9. Ha, 147 kan? Itu 28 tambah 28 Okey, good. tambah 1. Jadi 47 tambah 8 tambah 1. 176. 176 asas 10. Very good. Okey. Seterusnya, ni panjang sikit. C. 1506 asas 8. 1. 1 darab 8 kuasa 3 Okey, good. tambah 5 darab 8 kuasa 2 Good. tambah 0 darab 8 kuasa 1 tambah 6 darab 8 kuasa 0. Good. Dengan 8 kuasa 3 8 kuasa 3. 1 darab 512 512. 5 darab 64 Okey, good. tambah 0 darab 8 tambah 6 darab 1 Good. dengan 512 tambah 320 Okey. tambah 8 tambah 0 tambah 6 12 tambah 320 tambah 0 tambah 838 asas. Good, very good. Okay. So macam itulah kita cari Macam itulah caranya nak cari nilai nombor bagi nombor-nombor yang asas bukan 10. Okay, ini latihan. Latihan. Kita cuba buat sedikit dulu sebab masa dah tinggal dalam 15 minit macam tu saja. Sekejap. Saya nak kena copy juga ni. Seronok tu siapa main tu? Anak saudara kan? Allah Akbar. Link cancel pula dah silap. Anak kakak Apa? Anak kakak dekat sini pun Kak Marni tu kakak juga kan? Itulah. Alright. Okay, ini latihan. Tentukan nilai nombor berikut dalam asas 10. Kita buat A dulu Kalau kita tak sempat habis, ini kita buat sebagai homework lah. Okay. A. 23 asas 6. Ni berapa? 2 darab 6 kuasa 1 Yes. tambah 3 darab 6 kuasa 0 Okay, good. dengan 2 darab 6 kuasa darab 6 tambah 1 darab 1 Sama dengan 6 tambah 7 2 darab 6. 2 darab 6 11 tambah 15 asas 10. Okay, good. Alright, B pula. 4
darab 8 kuasa 2 Mhm. tambah 2 darab 8 kuasa 1 Mhm. tambah 5 darab 8 kuasa 4. Good. 4 darab 64 tambah 2 darab 8 tambah 5 darab 1. Okay, good. 256 256 tambah 16 tambah 5. Hmm. 256 tambah 16 277 atas 10. 200 77. macam ni Atas Okay, good. Okay, C. Oh, C. 1101. Panjang ni. Sekejap Saya sebab ni panjang sikit, saya buat tulis kat sini. Ataupun saya buat color lain. Color lain, warna lain sekejap. Buat ni. Okay, C. 110 101 asas 2. 1 darab 2 kuasa 5 Okay. tambah 1 darab 2 kuasa 4 tambah 0 darab 2 kuasa 3. Okay, saya tak mau tulis dah tu sebab itu kosong anyway Okay. 1 darab 2 kuasa 2 Okay. tambah 1 darab 2 kuasa 4. Alright, good. 1 darab 32 32 tambah 4 16 tambah 4 tambah 1 Okay. 3 tambah 14 tambah 4 53. 53. Good. Okay, kita tengok D pula. 3 darab 9 kuasa 2 tambah 3 darab 9 kuasa 1 Okay. tambah 3 darab 9 kuasa 1. Okay. 8 8 8. Okay, itu kita tahu 8 lah. 8 lah. Hujung sekali tu memang digit dia lah tu kan. 8 tu 8 lah. 9 kuasa 2 1 darab 3. Okay, nak buat terus boleh? 3 darab 1 apa? 2 4 3. Okay, campur. campur 23 campur 8. Okay, good. 3 campur 7 campur 8. Campur 27 lagi campur 2 4 3 campur 27 campur 8 278 asas 10. Okey. Saya nak kena copy lagi ni. Ruang tak cukup. Okey, kita buat E pula. E ya. E pula. 3 6 4 asas 7. 3 darab 7 kuasa 2 Alright. tambah 6 darab 7 kuasa 1 Good. tambah 4 darab 7 kuasa 1. Alright. Tak payahlah. 7 kuasa 2 49 darab 3
Dengan 147 Good. tambah 42 tambah 47 tambah 42 tambah 163. Okay, good. F itu 33 tiga darab 4 1 tambah 3 Hmm. 12 tambah 3 Ya, 10 15 kan? Okay, good. G. 1 darab 5 akan 2 1 2 tambah 2 darab 5 kuasa 1 tambah 3 Hmm. 5 kuasa 25 tambah 10 tambah 1 5 38. Good. G H. H buat kat sini. 1 darab 8 kuasa 3 tambah 2 darab 8 kuasa 2 tambah 1 darab 8 kuasa 1 tambah 7. Okay. 8 kuasa 512 tambah 8 kuasa 2 4 darab 2 tambah 108 tambah 8 tambah 7 dengan 512 tambah 128 655. Okay, good. Very good. 515 asas senang. 5 darab 6 atas 2 kuasa 2 tambah 5 darab 1 darab 6 kuasa 1 tambah 5 6 kuasa 2 6 darab 5 180 tambah 6 tambah 5 Berapa? 891. Good. 1 darab 3 kuasa 3 tambah 1 darab 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 3 kuasa 1 tambah 1. Okay. 3 kuasa 3 27 tambah 9 tambah 6 tambah 1 27 tambah 9 tambah 6 43. Okay, good. Alright, selesai yang ini. Ada satu lagi latihan tadi, iaitu nombor 7 ni. Sekarang pun dah nombor pukul 10 dah. Sekejap ni kita mungkin buat 1 ke 2 ke macam tu dulu. Kemudian lain kita sambung. Ada 3 soalan lah. Alright.
Okey, dia punya rasanya boleh siap kot semua ni. Dia punya latihan dia suruh cari nilai P dan nilai Q. Ni mudah saja kot rasanya. Sekejap Tengok sama ada Azmi boleh faham tak soalan dia. Cuba tengok tu. A, dia suruh cari nilai P dan nilai Q. Okey, P dekat mana? P dekat sini dan Q kat sini. Apa dia nilai dia? Rasa-rasanya faham tak soalan tu? Untuk A, 1101 asas 2. Jadi 1 tu 2 kuasa berapa? Mana apa? 1 tu 2 kali apa? Oh. Boleh faham? Dia 1 kosong tu tak ada kan? 1 yang belakang sekali tu. Kosong. Yang 2 ni 1 2 kuasa 1 2 kuasa 3. So P bersama dengan? P sama 3, betul. Q? 1 darab 1. 1 darab 2. 1 darab 2. Sebab itu 2 kuasa. Betul ke? Bukan. 1 darab 2 kuasa 2 kuasa 2 kan? 1. Ini 2 kuasa kosong. Ini 2 kuasa 1. Yang ni 2 kuasa 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Sebab dia kata Q je sini. Mana Q adalah 2 kuasa. Dia nak nilai ialah 2 kuasa 2 sama dengan 4. B pula. 2. So P sama dengan? Itu sama dengan 2. Good. Okay, Q. 2 sama dengan 7. Q sama dengan? 7. 7, betul. Tak payah buat lah, kita habiskan semua latihan kat sini je. Okey, 1 3 2 1 asas 4. Itu 4. Q 4, betul. Itu 3, betul. Siap. Okey, nampaknya Azmi pas semua latihan kita hari ni. So, itu basic kepada asas nombor Jadi itu kita tengok apa benda kita akan cover next week pula. Kita dah habis dah dia punya sampai boleh menukarkan nombor-nombor asas 2, 3, 4 kepada asas 10. So next week kita akan kelas kita next one hari apa Lupa dah saya. Saya ada decide ke hari apa kita kelas? Sekejap saya tengok balik mesej. Tak ada Depan macam biasa ke ada lagi? Sekejap. Saya tengok sekejap. Mana dia lah? Sekejap Saya nak